Oke, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu lagi kita untuk siri yang seterusnya. Dan saya akan menyambung sedikit perkongsian secara peribadi dan juga apa yang saya temui. Okey, perkongsian tentang asas persediaan sebelum anda menyambung PhD. Okey. Dalam video yang rakaman yang sebelum ini saya bercakap tentang pengurusan emosi diri sebelum kita menyambung pengajian, dan yang kedua ini saya akan bercakap tentang suasana tempat kita bekerja. Okey. Jadi dalam suasana tempat bekerja ni, bagi calon-calon yang ingin menyambung PhD, saya nasihatkan dan saya sarankan adalah lebih baik anda memikirkan juga di mana lokasi yang anda akan habiskan waktu-waktu anda untuk menulis ataupun untuk menyiapkan dia punya thesis. Okey. Tempat ataupun suasana tempat bekerja itu sangat-sangat penting untuk memotivasikan diri anda untuk uh, menyiapkan tugasan anda ataupun menyiapkan sat-sat topik penulisan anda. Okey, sebab suasana tempat bekerja ini sedikit sebanyak membantu uh, uh, kita punya mood ataupun kita punya emosi kita. Okey. Bercakap dari segi pengalaman peribadi, saya tidak bekerja ataupun tidak menghabiskan waktu-waktu peribadi saya untuk menyiapkan tesis di rumah, tetapi saya menyewa di satu lokasi asing daripada rumah dengan tujuan untuk lebih fokus, dan saya seorang saja di lokasi tersebut, dan secara automatiknya saya akan lebih rasa tenang, lebih rasa nyaman, khususnya untuk menulis dan tidak ada gangguan. Okey. Jadi bukanlah satu paksaan untuk anda bekerja di rumah ataupun di ruangan peribadi anda yang anda dapatkan secara sendiri ataupun di lokasi-lokasi tertentu. Okey. Tetapi kadang-kadang bila anda bekerja di rumah, pada ini pengalaman peribadi saya lah. Okey. Apabila saya bekerja di rumah, saya hilang fokus. Saya tidak boleh fokus dengan riuh rendah anak-anak yang berada di rumah sebab kita berkeluarga. Jadi fokus itu uh, agak lari dan saya hilang tumpuan. Okey. Kadang-kadang yang kecilnya datang mengganggu. Okey, kadang-kadang yang si kakaknya pula datang. Okey, jadi saya akan pastikan semua keperluan asas mereka, okey, dan waktu-waktu yang sesuai untuk mereka dan waktu-waktu sesuai untuk saya habiskan waktu itu bersama mereka, kan? 100% dahulu. Misalnya saya akan habiskan waktu bersama mereka daripada sekembalinya mereka waktu dari habis waktu persekolahan, sesi persekolahan daripada jam 4 petang sampai pukul 9 malam. Okey. Maka saya akan habiskan waktu itu bersama mereka, dan sebelum saya keluar dan sampai ke ruangan peribadi saya, kan, daripada jam 9 ataupun jam 9.30 malam, dan saya akan mula bekerja, kan, untuk hari tersebut sampailah pukul 2 3 pagi. Okey, bergantung kepada keadaan apa yang sedang saya buat, dan saya akan jadualkan di lokasi peribadi saya tu, di ruangan tempat saya bekerja itu, saya akan jadualkan secara tentatively bulan ini apa yang saya perlu capai, bulan depan apa yang saya perlu capai, dan begitulah seterusnya hingga tahun terakhir pengajian. Okey, baik. Selain daripada itu, ada beberapa lagi perkara yang berkaitan dengan suasana tempat bekerja. Okey, pastikan ini saya bercakap dari segi pengalaman peribadi. Of course, saya percaya juga tiap-tiap orang ada dia punya pengalaman peribadinya yang tersendiri, yang bagaimana yang dia uruskan. Okey, jadi tiap-tiap orang ada dia punya kelebihan-kelebihan yang tak sama. Okey, yang berbeza dengan kita punya pengalaman. Jadi saya bercakap dalam bentuk pengalaman peribadi saya lah. Okey, jadi bila saya sampai di ruangan peribadi saya pertama sekali saya akan record ataupun saya akan lihat semula record yang saya tinggalkan semalam, apa, di mana dan ketika apa yang saya sedang buat semalam, supaya continuous itu
berlaku dengan lebih lancar, supaya tidaklah tercari-cari bahagian mana yang kita berhenti semalam, apa yang masih lagi tertangguh, perkara mana yang belum lagi diselesaikan. Okey, maka saya akan rekodkan perkara-perkara yang sebelum saya balik. Okey, maka saya akan rekodkan uh, uh, apa yang belum selesai, dan saya akan tampalkan di depan saya punya bekerja. Macam di depan sini, di depan saya ini banyak saya punya rekod-rekod tentang apa yang saya belum capai, apa yang perlu saya buat, dan sedikit gambaran-gambaran tentang bagaimana dia punya pengakhiran saya punya tesis. Okey, apa gerak kerja yang perlu saya lakukan, apa nama-nama sekolah-sekolah yang mengeluarkan teori-teori tertentu, supaya kita sentiasa arif dan aktif. Maksudnya kita punya nota-nota tu saya tak biarkan dia di dalam buku-buku ataupun buku-buku peribadi, supaya ini saya dapat mudah lihat. Okey. Kemudian yang seterusnya, mendisiplinkan diri, mendisiplinkan diri dengan ruang waktu bekerja. Terpulang kepada individu-individu tertentu ataupun sesiapa sahaja untuk menetapkan ruangan untuk mengguna pakai seluruh waktu yang ada pada ketika dia menyambung pengajian. Jadi perkara ini perlu difikirkan dengan cara teliti, supaya perancangan anda itu kalau boleh habis sebelum 3 tahun ataupun cukup-cukup 3 tahun. Kan bermaksud tidak akan berlaku masalah-masalah kekurangan masa. Okey, jadi perancangan yang ditetapkan oleh universiti ataupun kita sendiri 3 tahun itu adalah sebenarnya sudah cukup sesuai ataupun memadai, bergantung kepada permasalahan yang berlaku pada tiap-tiap orang itulah. Okey, jadi sebab tu saya kata dalam video yang pertama adalah pengurusan emosi. Pertama sekali adalah pengurusan emosi yang akan menentukan kita punya perjalanan kita lancar dan tidak lancar. Dan yang kedua adalah lokasi dan apa perlu ada di lokasi kita untuk kita bekerja, selain daripada pengurusan waktu kita bekerja itu sendiri. Okay? Jadi waktu kita bekerja ini pastikan secara istiqamahnya kita konsisten. Kita konsisten. Kalau kita bekerja daripada waktu malam, daripada pukul 8 ataupun pukul 9, pastikan setiap hari itulah rutin yang kita akan buat. Kecuali kalau kita keluar mencari maklumat, mencari data, pergi ke library. Okey. Jadi selain daripada waktu itu, kita akan kembali kepada ruangan peribadi kita untuk menulis. Okey. Jadi disiplinkan diri, tetapkan waktu supaya waktu-waktu tersebut tidak ada sebarang gangguan. Yang kadang-kadang gangguan itu tidak perlu dilayan. Okey, kadang-kadang gangguan itu adakah kita nak ambil ke, ataupun kita nak layan, ataupun kita tidak mau layan. Terpulang kepada diri kita sendiri dan terpulang kepada kes-kes tertentu ataupun situasi-situasi tertentu yang kita hadapi pada ketika itu. Okey. Jadi dalam pengalaman peribadi saya bila sampai ke ruangan peribadi saya akan silentkan telefon. Okey. Bukan kita tak tengok telefon, kita risau juga kalau berlaku kes-kes apa-apa kecemasan yang di luar pengetahuan kita ataupun di luar daripada pandangan mata kita tak nampak. Okey, jadi saya hanya silentkan telefon ataupun saya akan kecilkan volume telefon, dan segala benda-benda medsos ataupun media sosial saya tidak pernah buka, ataupun bagi daripada pengalaman peribadi juga saya akan berhenti seketika dengan menukar nama-nama lain selain daripada nama peribadi kita di media sosial itu, supaya tidak diganggu ataupun tidak dipertanyakan dengan soalan-soalan yang bukan-bukan, yang boleh mengganggu kita punya fokus kita, yang boleh mengganggu kita punya fokus kita. Okey, jadi ini adalah inisiatif yang kita boleh ambil sendiri. Kan, kita tak perlu nak orang lain yang nak menentukan benda tu. Ini kadang-kadang kita fikirkan juga ini sebahagian daripada common sense lah. Common sense yang perlu kita ada sebagai seorang calon yang orang kata belajar di peringkat tinggi, di peringkat PhD. Okey. Jadi perkongsian saya ini adalah perkongsian daripada pengalaman dan juga calon-calon yang saya jumpa hari-hari, ataupun permasalahan-permasalahan calon yang saya jumpa hari-hari. Ada yang
mengatakan tak cukup waktu, ada yang mengatakan ada banyak gangguan-gangguan peribadi. Okey, jadi pada saya, ya saya tak menafikan gangguan itu tetap akan ada. Okey, cuma kekuatan emosi dan bagaimana kita menangani masalah-masalah yang mendepani kehidupan kita sebagai seorang calon. Okey, jadi kita kena mengambil dia secara bijaksana dan kita akan mempertimbangkan segala masalah-masalah sama ada yang datang itu masalah yang perlu kita layan ataupun kita tidak layan. Okey, seterusnya yang saya perlu jelaskan dekat sini, ingin kongsikan dekat sini adalah bahan rujukan. Jadi pastikan di tempat ataupun suasana anda bekerja ini ada perkara asas iaitu bahan rujukan wajib. Okey, sebagai contoh saya katakan buku ataupun kamus ya. Kamus Dewan Bahasa itu antara buku rujukan wajib yang perlu saya ada lah. Dan juga buku-buku wajib mengikut bidang-bidang kajian anda, buku-buku yang anda akan pakai daripada mula proses melakukan kajian hingga akhir. Jadi buku itu pastikan kalau boleh pinjam kita pinjam, kalau tak boleh kita beli, kalau boleh kita beli kita belilah. Okey, pastikan dia dekat dengan kita dan hari-hari kita akan telaah dia. Kita manfaat dia sepenuhnya. Okey, supaya kita sentiasa ongoing proses itu sentiasa berkembang dengan cara yang lebih baik ataupun dengan cara yang istiqamahnya, dengan cara yang lebih pantas. Okay? Bukan kita nak bercakap tentang penulisan yang pantas, bukan, tapi penyediaan asas kepada keperluan sebelum kita bergelar calon PhD. Jadi buku-buku asas, buku-buku yang berkaitan dengan bidang-bidang kajian kita, kalau boleh kita beli, kita beli. Itu antara nasihat saya. Kalau tak boleh kita beli, pastikan kita ada waktu, kita uruskan waktu, masa dan ketika kita pergi ke library, mana-mana library yang berdekatan dengan kita, yang sesuai dengan bidang penyelidikan kita, kita pergi dan kita pinjam. Okey, kita pinjam dan kalau kita perlu fotokopi, kita fotokopikan, kita buat salinan. Okey. Dan yang seterusnya saya ingin berkongsi sedikit lagi berkenaan dengan laman sesawang. Okey. Laman sesawang, antara laman sesawang yang wajib dikuasai ataupun diketahui oleh calon-calon PhD lah. Okey, iaitu laman-laman sesawang yang membincangkan topik-topik yang ilmiah, iaitu laman sesawang yang berkaitan dengan jurnal-jurnal ilmiah. Okey, sama ada dalam negara ataupun luar negara. Okey, jadi kita kena tahu. Jadi laman-laman sesawang yang memuatkan isi-isi ilmiah ini banyak boleh kita dapatkan dalam internet. Okey, dah digariskan lebih daripada 10 ataupun 20 laman-laman yang mempunyai relevansi yang amat-amat tinggi, okey, untuk kita rujuk. Yakni yang ada scopusnya, yang indeksnya, okey, macam-macam. Okey, jadi pastikan kita dah alert sebelum kita menyambung PhD, pastikan kalau boleh kita dah tahu dah. At least kita ada dah basic information tu. Basic information tu kita dah tahu dah. Ini antara laman-laman yang perlu aku simpan dan aku perlu rekodkan. Tulis ataupun tahip, print dan tampal di depan skrin ataupun di depan tempat anda bekerja. Okay, supaya mudah untuk dapatkan rujukan. Okay, supaya kita tak adalah macam kita bercakap ataupun kita mengeluarkan statement, apa-apa statement hanya mengikut kita punya keselesaan pribadi kita. No, kita mesti merujuk kepada sumber-sumber yang telah dipublishkan dengan cara ilmiah. Okay, supaya penulisan kita itu bukan penulisan yang orang kata macam ikut sedap je saja. Ikut sedap saja. No. Kita mesti kena ada citation tertentu yang supaya dia menyokong kepada istilah penulisan kita. Okey. Jadi pastikan kita at least kita dah ada basic knowledge tentang laman sesawang yang perlu kita kuasai ataupun yang perlu kita tahu sebelum kita menyambung pengajian di peringkat PhD. Tak salah pun benda ni. Cuma dalam masa yang sama tak rugi pun kalau kita tahu daripada peringkat awal sebelum kita sambung PhD. Okey. Itu antara sedikit pandangan daripada saya lah. Okey.
Dan yang seterusnya, kita menyediakan sedikit list list bidang-bidang wajib yang menyentuh tentang kita punya persamaan dengan bidang kajian kita. Jadi list ni dia boleh menyentuh tentang calon-calon ataupun tokoh-tokoh tertentu, dia menyentuh tentang institusi-institusi tertentu yang boleh kita guna pakai untuk tempat rujukan dan lokasi-lokasi tertentu yang berkaitan dengan bidang pengajian kita, bidang kajian kita. Okey. Di mana lagi? Di sektor-sektor kerajaan tertentu yang boleh membekalkan sumber maklumat kepada kita. Jadi at least kita dah ada uh, orang kata hala tuju di mana kita harus pergi untuk dapatkan apabila sampai kepada chapter-chapter tersebut, maka kita dah tahu dah di mana okey lokasi yang perlu kita rujuk. Okey, pastikan benda tu direkodkan ataupun ditulis dan ditampalkan di depan kita lah. Okey. Kemudian apa yang saya perlu jelaskan dekat sini, bagi calon-calon yang menulis tesis dalam bahasa Inggeris, sila dapatkan format grammar yang betul. Okey, supaya kadang-kadang dia punya tahap penggunaan bahasa, okey, bersesuaian dengan level yang anda sedang jalani sekarang ni, iaitu PhD. Okey, begitu juga bagaimana calon-calon yang menggunakan bahasa Melayu, okey, pastikan dapatkan rujukan daripada Dewan Bahasa. Okey, sekarang ni dah ada online, okey, dan kalau boleh sistem ejaan Dewan Eja. Pastikan kita beli yang original supaya dia boleh detect kita punya ayat dan ejaan kita. Kadang-kadang benda ni kadang-kadang kita tak up to date pengetahuan kita tu. Kadang-kadang kita kena sentiasa rujuk Dewan Bahasa dan Pustaka. Okey, supaya rujukan kita tu memang di tempat yang betul, yang diguna pakai, yang standardnya. Okey. Kemudian perkara lain yang perlu kita tahu, uh, yang perlu kita create, yang perlu kita tahu berkaitan dengan tarikh, tahun, nama yang betul, kan? Dan kalau boleh kita rekodkan dan kita tampal. Okey, yang saya nak bercakap ni bukan masalah tampal tu, tapi kita memudahkan di ruangan peribadi kita tu. Dan di ruangan peribadi kita ni lah untuk kita bergelumang dan bekerja. Okey, sama ada kita uh, nak berdiri ke, nak duduk ke, okey, kita nak catit ke, nak catit besar-besar ke, okey, perkara-perkara tu agak lebih selesa kalau kita ada di ruangan peribadi secara sendirilah. Okey, berbanding kalau saya berada di rumah. Kalau saya berada di rumah, benda-benda yang macam tu mungkin saya tak dapat nak buat. Okey. Jadi saya memilih untuk bekerja di ruangan saya. Saya sewakan satu orang kata ruang, okey. Jadi saya bekerja di ruang tu dan saya manfaatkan ruang tu sepenuhnya. Saya akan sediakan satu whiteboard, okey. Satu whiteboard yang besar supaya saya boleh dapat tengok saya punya perkembangan melalui rekod-rekod saya yang saya akan penuhkan dalam whiteboard tersebut. Hari ini apa yang kita buat, esoknya apa yang kita buat, lusanya apa yang kita buat. Okay. Dan supaya naratif perkembangan penulisan kita tu sentiasa dapat berjalan dengan lancar. Dan kita tahu di mana kekurangan dia. Kan, di mana kita nak slot in dia. Kadang-kadang kalau kita dah catat dalam buku, tetapi catitan itu kadang-kadang kita terlepas pandang. Itu kelemahan saya lah. Okay. Kelemahan pribadi. Jadi saya terpaksa mencari alternatif melalui orang kata macam kita kata common sense lah. Okay. Kita rekodkan dengan cara apa yang boleh menyelesaikan masalah kita. Maka whiteboard yang besar ada di ruangan peribadi saya dan saya akan rekodkan secara besar-besar. Kan? Saya akan tulis besar-besar kan supaya nampak benda tu jelas. Bila saya datang, oh ini yang belum buat, ini yang belum buat, ini yang aku kena perdalamkan lagi. Okey. Jadi perkara-perkara yang macam tu. Okey. Benda ni kadang-kadang basic, ya, basic. Okey. Jadi basic ini yang kadang-kadang kita terlepas pandang dan sebenarnya apabila kita menguasai basic ini juga akan melancarkan kita punya penulisan kita. Okey. Kemudian maklumat peribadi berkaitan dengan pengajian kita. Bidang pengajian kita apa, nombor matrik kita apa, password kita apa, email kita apa.
Okey, nombor telefon pusat pengajian kita apa, nombor telefon Jabatan Bendahari misalnya berkaitan dengan yuran pengajian ke apa ke, okey. Nombor telefon kita punya advisor, okey. Pastikan benda-benda tu direkod dengan jelas, kalau boleh sentiasa kita mudah dapat akses. Mudah dapat akses. Faham, senang je dia. Okey, nombor telefon kita ni. Semua walaupun boleh disavekan dalam telefon, tetapi risikonya tetap ada. Telefon hilang, telefon jatuh air, okey. Jadi backup itu kena ada. Okey, backup itu kena ada. Okey, jadi itu antara perkara-perkara yang saya daripada pengalaman peribadi saya yang saya buat kan untuk melancarkan kaedah penulisan thesis saya. Okey. Dan begitu juga nasihat saya kepada pelajar-pelajar saya yang menyambung pengajian di peringkat PhD. Kadang-kadang perkara-perkara ini orang kata macam perlu diselesaikan dengan cara personal lah kadang-kadang. Tapi benda-benda yang saya bercakap ini masih ada lagi calon-calon yang gagal untuk melakukan. Walaupun benda ni nampak ringan, tetapi dia amat-amat mencacatkan perjalanan penulisan anda. Sebab ada calon PhD yang datang kepada saya, kadang-kadang apa yang dibincangkan melalui lampiran proposal, melalui penulisan chapter bab 2, bab 3 dan seterusnya, kadang-kadang masih lagi terdapat banyak lompang-lompang yang perlu diisi, yang sebenarnya wajib diisi tapi tak diisi. Walhal benda itu adalah perkara-perkara yang asas sebagai calon PhD perlu tahu. Misalnya tahun, okey, rajah ini dirujuk daripada sumber mana. Jadi kalau kita tak dapatkan benda tu ataupun tak kuasai sangat benda tu, jadi dia akan nampak sangat ciri tu. Jadi itu antara teguran-teguran ataupun komen-komen yang saya selalu lontarkan kepada calon-calon PhD saya. Kemudian yang seterusnya yang selalu saya temui melalui kadang-kadang kaedah merekod gambar. Kadang-kadang dalam penulisan kita perlu sahkan sesuatu kita punya hujah kita melalui gambar. Okay? Jadi gambar tu pastikan jangan dapatkan direct daripada internet. Kalau dapatkan direct daripada internet pun tak salah, tapi nyatakan sumber yang ilmiah. Okay? Jangan mengambil ataupun citationkan saja, okay, tanpa merekodkan daripada mana sumber yang kita ambil. Sebab itu adalah copyright. Kan? Dia ada copyright. So, kita kena raikan dia punya istilah copyright. So, supaya kita nak mengelakkan istilah plagiat. Sebab tu saya kata, kalau boleh, di tempat kita tu, pastikan kita ada kemudahan asas seperti komputer PC dan laptop ataupun kamera yang high-end. Supaya setiap gambar, data-data yang boleh kita rekodkan itu, semua dah ada untuk memudahkan proses kita. Walaupun kadang-kadang belum cukup data itu, kita terpaksa keluar dan pergi ke lokasi semula untuk dapatkan bahan-bahan yang lebih berkualiti. Yes, tapi sekurang-kurangnya bila kita pergi dan kita dapatkan bahan-bahan yang berkualiti, pastikan kita rekodkan sebaik yang mungkin. Jadi, of course lah kita perlukan kamera yang amat-amat berkualiti, sama ada kita beli ataupun kita pinjam ataupun apa saja kaedah yang boleh kita dapatkan bantuan daripada mana-mana fotografer untuk rekodkan untuk kita. Okey, jadi benda-benda yang macam ni amat-amat basic saya bercakap, amat-amat asas kan, sebelum kita menyambung pengajian di peringkat PhD ataupun kita mendaftar di mana-mana universiti, pastikan at least kita dah ada basic knowledge bagaimana untuk kita bekerja, di ruangan mana untuk kita pilih untuk kita habiskan waktu untuk menulis kan, sama ada di rumah ataupun di ruangan peribadi yang asing daripada rumah. Itu terpulang kepada keselesaan diri masing-masing. Okey, bukan satu pasangan, bukan satu pilihan, bukan satu ni, tapi bergantung kepada kebijaksanaan kita untuk menguruskan diri kita supaya kita dapat grade on time ataupun grade before time. Dan benda ni juga sedikit sebanyak dia akan memberi motivasi kepada kita supaya kita bekerja bukan bekerja ikut selera kita, tetapi ataupun ikut idea kita yang datang ke apa ke kan, bukan. Kita bekerja sebagaimana kita bekerja mengikut waktu bekerja. Okey, ini mendisiplinkan dirilah. Okey, perkara-perkara ini antara perkara-perkara asas. Jadi lebih kurang dalam 7 perkara asas yang saya bercakap dengan tadi dalam topik tempat kita ataupun suasana tempat kita bekerja. Jadi saya rasa untuk temuan kali ini itu sahaja.
yang saya nak jelaskan, dan insya-Allah saya akan hadir lagi dengan topik yang baru, iaitu topik yang baru, iaitu komunikasi, kaedah komunikasi sebelum dan ketika kita menyambung pengajian di peringkat PhD. Okey. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi.